DJ Lloyd Drop Remix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terlebih dahulu, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir pada sesi diskusi kita pada hari ini. Tajuk yang akan kita bahaskan adalah topik yang amat penting dan relevan dalam konteks masa kini, iaitu cabaran pendidikan dan isu-isu kontemporari falsafah dan pendidikan dalam konteks ekonomi, sosial dan politik. Bersama saya pada hari ini adalah dua ahli panel yang tidak asing lagi dalam bidang pendidikan. Ahli-ahli panel kita merupakan pakar yang mempunyai kepakaran dan pengalaman yang luas dalam bidang masing-masing. Ahli panel yang pertama yang ingin saya perkenalkan ialah Profesor Dr. Farah Zulaikha Aina binti Muhammad Azam, seorang yang pakar dalam bidang falsafah pendidikan yang telah banyak menerbitkan kajian mengenai kaitan falsafah pendidikan dengan isu-isu sosial semasa. Selamat datang Prof, apa khabar? Alhamdulillah, baik sekali. Seterusnya kita ada ahli panel yang kita jemput jauh dari negeri yang terkenal dengan Kabupaten Masak Tempoyak, Dr. Nur Alia Shazana, seorang ahli ekonomi pendidikan yang akan memberikan pandangan mengenai pengaruh ekonomi terhadap sistem pendidikan serta bagaimana pendidikan boleh membantu membentuk masyarakat yang lebih mampan dari sudut ekonomi, sosial dan politik. Selamat datang Doktor, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Baiklah. Jadi kita akan memulakan sesi diskusi kita pada hari ini dengan pusingan yang pertama. Soalan akan diberikan kepada panel yang pertama, iaitu Profesor Dr. Farah Zulaikha. Baiklah Profesor, bolehkah Profesor mengulas cabaran pendidikan dan isu-isu kontemporari falsafah dan pendidikan dalam konteks sosial yang terdapat di Malaysia? Okey, baik. Terima kasih Puan Moderator atas soalan sebentar tadi. Dalam konteks pendidikan di Malaysia, cabaran pendidikan dan isu-isu kontemporari yang berkaitan dengan falsafah pendidikan dalam konteks sosial melibatkan beberapa aspek utama. Antaranya ialah peranan pendidikan dalam pembinaan masyarakat di Malaysia adalah sangat penting kerana ia berfungsi sebagai alat atau membentuk sebuah masyarakat yang bersatu padu dan sejahtera. Falsafah pendidikan di negara ini telah dirangka selaras dengan aspirasi hukum negara yang menekankan 5 prinsip utama termasuk perpaduan, keadilan dan demokrasi. Pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan kepada pelajar, tetapi juga untuk membentuk mereka menjadi individu yang bertanggungjawab, menghormati kepelbagaian serta memahami nilai-nilai kemasyarakatan yang penting dalam memupuk perpaduan antara kaum. Cabaran utama yang dihadapi dalam usaha mencapai matlamat ini adalah memastikan sistem pendidikan berperanan secara efektif dalam menumbuhkan perpaduan dalam masyarakat yang berbilang kaum, agama dan budaya. Malaysia adalah sebagai negara yang kaya dengan kepelbagaian etnik yang memerlukan pendekatan pendidikan yang inklusif dan adil, di mana semua pelajar dari latar belakang yang berbeza berasa dihargai dan diterima. Ini adalah termasuk elemen-elemen yang mempromosikan saling menghormati, toleransi dan interaksi positif antara kaum. Selain itu, para pendidik perlu memainkan peranan yang lebih proaktif dalam menggalakkan dialog antara budaya dan memupuk kesedaran tentang betapa pentingnya perpaduan sebagai asas kesejahteraan negara. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam sistem pendidikan Malaysia berupaya untuk membina sebuah masyarakat yang lebih utuh, harmonis dan bersedia untuk menghadapi cabaran global. Selain itu, pendidikan moral dan etnik memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk generasi muda yang bertanggungjawab dan beretika, terutamanya dalam konteks globalisasi yang semakin bercabang. Globalisasi bukan sahaja membawa perubahan dari segi ekonomi dan teknologi, tetapi juga dari segi budaya dan nilai-nilai sosial yang kadang-kadang boleh menggabungkan garis antara yang betul dan sama.
Oleh itu, pengajaran nilai-nilai moral menjadi semakin kritikal untuk memastikan pelajar memahami dengan jelas tanggungjawab mereka bukan sahaja sebagai individu tetapi juga sebagai anggota dalam komuniti yang lebih luas. Pendidikan moral dan etika membantu pelajar mengenali nilai-nilai asas seperti kejujuran, integriti, hormati, dan tanggungjawab sosial yang penting untuk membina masyarakat yang harmoni dan berfungsi dengan baik. Ia juga berperanan dalam membimbing pelajar agar memiliki pegangan yang kukuh terhadap norma-norma sosial dan mampu membuat keputusan yang beretika dalam kehidupan harian mereka. Dalam era globalisasi ini, di mana pengaruh luar mudah untuk menyusup melalui media dan teknologi, pendidikan moral dan etika berfungsi sebagai kompas moral yang memastikan pelajar tidak terkeliru atau terpesong daripada prinsip-prinsip moral yang baik. Tambahan pula, dengan memahami peranan mereka dalam komuniti yang lebih luas, pelajar dapat melihat kepentingan tanggungjawab mereka sebagai warga negara global yang prihatin terhadap keadilan sosial, hak asasi manusia dan kelestarian alam semesta. Pendidikan moral dan etika yang memberikan pelajar kesedaran tentang betapa pentingnya untuk menghargai perbezaan budaya dan kepercayaan serta bagaimana untuk hidup dalam masyarakat yang berbina kaum dengan saling menghormati. Dengan ini, pendidikan moral dan etika tidak hanya membentuk individu yang baik tetapi juga membina sebuah masyarakat yang beretika dan bertanggungjawab. Jadi itu sahaja daripada saya. Saya kembalikan semula kepada saudara moderator. Terima kasih Profesor Dr. Zulaikha. Jadi saya tertarik dengan intipati yang diberikan oleh Doktor mengenai betapa pentingnya untuk pelajar itu sendiri menghargai perbezaan budaya dan kepercayaan serta macam mana mereka untuk membiasakan diri mereka hidup dalam komuniti yang pelbagai. Baiklah, soalan seterusnya pada panel kedua kita. Baiklah, Dr. Bolehkah Doktor mengulas mengenai isu pengangguran graduan yang semakin meningkat dalam konteks ekonomi semasa secara lebih terperinci? Baiklah, silakan. Terima kasih Moderator atas soalan tentang tadi. Falsafah pendidikan kontemporer merupakan satu bidang yang berkembang seiring dengan perubahan sosial, ekonomi dan teknologi. Dalam konteks ekonomi, pendidikan bukan sahaja berfungsi sebagai alat untuk memindahkan pengetahuan, tetapi juga sebagai pemantik untuk pembangunan modern serta mampu bersaing dalam pasaran global. Cabaran dan isu-isu kontemporer masalah dan pendidikan dalam konteks ekonomi sering kali berkait rapat dengan ketidakseimbangan dalam pembahagian sumber, kesenggol globalisasi dan keperluan untuk menyediakan sistem pendidikan yang relevan dengan keperluan pasaran kerja. Sebagai isu yang boleh kita prioriti, tetapi saya akan tunjukkan mengenai isu pengangguran graduan dan ketidakpadanan kemahiran sahaja. Pengangguran graduan merupakan isu yang semakin membimbangkan Indonesia dengan kadar pengangguran yang tinggi dalam kalangan lepasan universiti. Menurut statistik, 567,800 orang penganggur dalam tercatat pada Disember 2023. Graduan ini menganggur selepas tamat pengajian pada tahun yang lalu, menunjukkan ketidaksesuaian antara kelayakan akademik dan keperluan pasaran pekerjaan. Krisis ini bukan sahaja memberi kesan pada individu, tetapi juga kepada ekonomi negara secara keseluruhannya. Salah satu cabaran terbesar ialah penganggur dalam kalangan graduan disebabkan oleh ketidakpadanan antara kemahiran yang dipelajari di institut pendidikan dengan permintaan pasaran kerja. Ramai graduan mendapati diri mereka sukar mendapat pekerjaan atau bekerja di luar bidang pengajian mereka kerana sistem pendidikan yang gagal memenuhi keperluan pasaran yang sentiasa berubah. Banyak graduan terpaksa menerima pekerjaan tidak sepadan dengan kelayakan mereka, seperti bekerja sebagai pemandu e-learning atau penghantar makanan yang tidak mencerminkan kemahiran tinggi yang mereka miliki. Universiti menawarkan berbagai program pengajian tetapi tidak selaras dengan keperluan pasaran kerja. Sebagai contoh, walaupun terdapat pengkhususan dalam bidang kejuruteraan dan teknologi, peluang pekerjaan dalam bidang tersebut masih ketat. Majikan sering mengeluh bahawa graduan kekurangan kemahiran insaniah seperti kepemimpinan
mengenai komunikasi, kerja berpasukan dan pemikiran kritikal. Walaupun gaduhan di pelayanan akademik, mereka mungkin tidak mampu menyesuaikan diri dengan budaya kerja yang menggunakan kemahiran ini yang menyebabkan kesukaran dalam mendapatkan pekerjaan. Persaingan tinggi untuk mendapatkan pekerjaan juga menyumbang kepada pengangguran graduan. Dalam era globalisasi ini, persaingan untuk pekerjaan semakin sengit. Tidak sahaja di tempatan tetapi juga di peringkat antarabangsa. Setiap tahun, institusi pendidikan tinggi menghasilkan ribu kadar baru, tetapi dengan kadar pencegahan peluang pekerjaan mungkin tidak seiring dengan jumlah graduan yang masuk ke dalam pasaran. Apabila terdapat kelebihan graduan membangun jumlah pekerjaan yang tersedia ini, menyebabkan peningkatan kadar pengangguran dalam kalangan graduan. Kerajaan dan institusi perlu mengambil langkah proaktif untuk menangani isu ini. Ini termasuk menyelaraskan kurikulum dan kegunaan industri dan menyediakan latihan praktikal yang cukup bagi graduan. Selain itu, kerjasama antara sektor awam dan sektor swasta juga penting untuk memiliki lebih banyak peluang pekerjaan pada graduan. Secara keseluruhannya, penganggur graduan adalah masalah kompleks yang memerlukan perhatian serius daripada semua pihak untuk memastikan bahawa pelaburan dalam pendidikan dapat memberikan peluang yang setimpal dalam bentuk pekerjaan yang berkualitas. Itu sahaja dari saya. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Alia atas penerangan yang pada pandangan saya amat terperinci ya. Apa yang dapat saya ulas berdasarkan penerangan yang diberikan oleh Dr. Alia seperti tadi ialah langkah proaktif seperti penyelarasan kurikulum pendidikan dengan keperluan industri serta kerjasama antara sektor awam dan swasta adalah penting untuk menyelesaikan isu ini. Pihak kerajaan, institusi pendidikan dan majikan perlu memainkan peranan masing-masing untuk memastikan graduan-graduan ini memiliki kemahiran yang lebih serta peluang pekerjaan yang mencukupi. Isu ini bukan sahaja memberi impak kepada individu, malah ekonomi negara secara keseluruhannya. Jadi kita beralih pula kepada pusingan kedua, kita beralih kepada Profesor Dr. Zulaikha. Pada pusingan pertama tadi, Profesor ada berkongsi mengenai tentang aspek sosial. Sekarang kita beralih kepada aspek politik pula. Jadi apa pandangan Profesor mengenai isu-isu contemporary falsafah pendidikan dalam konteks politik ini? Silakan. Baik. Terima kasih kepada saudara penerusi majlis. Autonomi estetik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara penerusi majlis. Autonomi institusi pendidikan menjadi salah satu cabaran utama dalam konteks politik. Seringkali campur-tangan politik menyebabkan institusi pendidikan kehilangan kebebasan untuk menjalani kurikulum dan pengajaran berasaskan keperluan pelajar dan perkembangan global. Perubahan dasar yang sering berlaku apabila berlaku perubahan dalam pentadbiran politik juga memberi kesan kepada kestabilan sistem pendidikan. Sebagai contoh, perubahan silibus atau pendekatan pedagogi yang kerap berlaku setiap kali ada pertukaran kerajaan menyebabkan ketidakstabilan dalam pelaksanaan kurikulum di sekolah dan universiti. Keadaan ini menyebabkan sistem pendidikan kurang fokus terhadap pembangunan yang bermasa panjang dan lebih tertumpu pada memenuhi keperluan politik semasa. Sebagai akibatnya, institusi pendidikan seringkali tidak mampu untuk merancang strategi pembelajaran yang berkesan dan konsisten, mengakibatkan pelajar terpaksa menyesuaikan diri dengan perubahan yang tidak menentu. Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi turut membawa cabaran dalam sistem pendidikan. Dalam konteks politik, pendidikan sering digunakan untuk mempersiapkan tenaga kerja yang boleh bersaing di peringkat global. Namun, terdapat persoalan sama ada sistem pendidikan Malaysia benar-benar bersedia untuk menghasilkan pelajar yang mampu bersaing dalam ekonomi global yang semakin kompleks. Pendidikan yang terlalu bergantung kepada silibus yang bersifat domestik tanpa melihat perkembangan global akan menyebabkan pelajar ketinggalan dan kurang relevan dalam pasaran kerja antarabangsa. Cabaran ini lebih kentara apabila kita melihat peranan teknologi
politik memainkan peranan penting dalam menentukan pelaburan dalam infrastruktur teknologi untuk pendidikan. Namun, akses kepada teknologi pendidikan yang lebih canggih masih tidak seimbang di Malaysia, terutamanya di kawasan luar bandar. Sekiranya pendidikan digital tidak diberikan perhatian serius oleh pihak yang berkuasa, Malaysia mungkin akan ketinggalan dalam merevolusikan sistem pendidikan ke arah digitalisasi yang benar. Cabaran lain dalam konteks politik adalah isu kepimpinan pendidikan. Pemimpin-pemimpin dalam sistem pendidikan seringkali dipilih berdasarkan pertimbangan politik, bukan semata-mata kerana kelayakan profesional atau kepakaran mereka dalam bidang pendidikan tersebut. Ini menyebabkan perubahan dasar pendidikan terpengaruh oleh kepentingan politik individu atau parti tertentu. Apabila kepimpinan dalam pendidikan diubah berdasarkan motif politik, ia boleh menghalang pelaksanaan pembaharuan yang diperlukan untuk memperbaiki untuk pendidikan di Malaysia. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih kepada saudara moderator. Baiklah, terima kasih Profesor Zulaika. Secara keseluruhannya, cabaran pendidikan dalam konteks politik di Malaysia ini adalah luas dan pelbagai. Isu-isu seperti ketidaksamarataan dalam pengagihan sumber, campur tangan politik dalam dasar pendidikan, kekurangan autonomi institusi, pendidikan politik dalam kurikulum dan kesediaan menghadapi globalisasi semuanya perlu diambil kira jika kita mahu memperbaiki sistem pendidikan. Untuk mengatasi cabaran ini, reformasi pendidikan perlu difokuskan kepada pembangunan pelajar secara holistik, iaitu secara menyeluruh, bebas daripada kepentingan politik jangka pendek dan lebih kepada keperluan masa hadapan yang inklusif dan juga progresif. Baiklah, kita beralih kepada Dr. Alia. Dalam konteks cabaran falsafah pendidikan dan politik, isu integrasi nasional seringkali menjadi perdebatan yang hangat, terutamanya dalam masyarakat yang mempunyai pelbagai latar belakang etnik, budaya dan juga agama. Jadi bolehkah Dr. Alia mengulas secara terperinci tentang isu integrasi nasional ini yang wujud dalam politik secara mendalam? Silakan Dr. Terima kasih kepada Tuan Moderator atas soalan yang sangat relevan ini. Isu integrasi nasional dalam sistem pendidikan adalah topik yang sangat kompleks dan sensitif, terutama dalam konteks politik. Di negara berbilang kaum dan budaya seperti Malaysia, pendidikan memainkan peranan penting dalam membentuk hubungan antara kaum dan dunia pembaharuan nasional. Namun, terdapat pelbagai cabaran yang timbul apabila pendidikan terperangkap dalam konteks politik yang mempengaruhi matlamat untuk mencapai integrasi yang sebenar. Integrasi nasional di Malaysia merupakan proses penting untuk menyatukan masyarakat yang berbilang kaum termasuk Melayu, Cina dan India. Dalam konteks ini, pendidikan memainkan peranan yang sangat signifikan dalam membentuk identiti nasional dan memupuk perpaduan antara berbagai etnik. Sistem pendidikan di Malaysia yang mempunyai pelbagai aliran menjadi cabaran dalam pendidikan ini. Malaysia yang mempunyai pelbagai aliran sekolah, termasuk sekolah kebasan dan sekolah jenis kebasan Cina dan Tamil yang disebut sebagai sekolah vernacular. Perkara ini mewujudkan jurang interaksi antara kaum yang semakin besar kerana pelajar cenderung berada dalam persekitaran yang homogen tanpa peluang untuk berinteraksi dengan pelajar daripada latar belakang yang berbeza. Seterusnya, mengenai bahasa dan identiti kebangsaan. Penggunaan bahasa pengantar yang berbeza di berbagai jenis sekolah meningkatkan komunikasi antara pelajar. Ini menghalang pembentukan sistem nilai dan budaya sosial yang bersatu. Dalam usaha untuk mempromosikan perpaduan, penguasaan bahasa kebangsaan sangat penting. Sekiranya pelajar daripada sekolah vernacular kurang fasih dalam bahasa kebangsaan, ini boleh menimbulkan masalah dalam komunikasi dan interaksi antara kaum di peringkat masyarakat yang lebih luas. Terdapat juga perdebatan tentang bagaimana sistem pendidikan menginteraksi kepentingan bahasa-bahasa lain sebagai bahasa kebangsaan. Golongan minoriti kadang-kadang merasakan bahawa bahasa dan budaya mereka kurang dihargai dalam sistem pendidikan arus budaya yang boleh mewujudkan rasa tertinggi dan perpecahan.
Jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Kawasan luar bandar yang sering dihuni oleh kaum berhijrah kadang-kadang mempunyai akses yang terhad pada sumber pendidikan yang berkualiti. Ini membawa kepada ketidakseimbangan dari segi prestasi akademik antara pelajar luar bandar dan bandar serta peluang pendidikan yang berbeza-beza. Sekolah-sekolah di bandar menjadi terdiri pada masyarakat yang kaya mempunyai akses kepada pendidikan yang baik. Keadaan ini memperkukuhkan lagi perbezaan dalam tahap pendidikan antara di bandar dan luar bandar yang boleh membawa kepada permisahan ekonomi dan sosial dalam jangka masa panjang. Interdestination dimension tidak dapat dipisahkan daripada konteks politik. Cabaran falsafah dan pendidikan dalam konteks politik menunjukkan bahawa pendidikan bukan sahaja platform untuk pemilihan pengetahuan, tetapi juga medan untuk perebutan kuasa dan pengaruh politik. Pendidikan yang terlalu dipolitikkan boleh mengubahkan maklumat sebenar pendidikan itu, membangunkan individu yang kritis, berdikari dan beretika. Oleh itu, adalah penting untuk membuatkan sistem pendidikan yang berautonomi, adil dan berfokuskan kepada pembangunan holistik kerajaan tanpa terikat dengan kepentingan politik jangka pendek. Itu sahaja yang saya berikan. Terima kasih di atas penerangan yang pada itu, Dr. Adia. Ya, jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar turut menjadi cabaran, di mana pelajar luar bandar terutamanya kaum bumiputra kurang mendapat akses kepada sumber pendidikan berkualiti, menyebabkan ketidakseimbangan dalam prestasi akademik. Ini memperkukuh perbezaan ekonomi dan sosial antara masyarakat bandar dan luar bandar. Akhir sekali, pendidikan yang dipolitikkan ini menghalang matlamat sebenar pendidikan untuk membentuk individu yang kritis dan berdikari. Oleh itu, sistem pendidikan perlu lebih berautonomi dan adil tanpa terikat dengan kepentingan politik agar dapat membina perpaduan nasional dengan lebih efektif. Secara keseluruhannya, cabaran-cabaran yang dihadapi dalam konteks ekonomi, sosial dan juga politik memerlukan pendekatan yang holistik dan menyeluruh untuk memastikan sistem pendidikan dapat berfungsi dengan lebih efektif. Pendidikan bukan sahaja perlu dikukuhkan dari segi kualiti dan keberkesanan, tetapi juga harus lebih inklusif dan bersifat progresif sejajar dengan tuntutan ekonomi global yang semakin mencabar dan keperluan sosial untuk membina masyarakat yang bersatu padu. Pembaharuan dalam dasar pendidikan perlu difokuskan kepada melahirkan graduan yang bukan sahaja berdaya saing di peringkat antarabangsa, tetapi juga mempunyai jati diri yang kukuh, pemikiran yang kritis dan keupayaan untuk menyumbang kepada pembangunan negara dalam pelbagai aspek. Untuk mencapai matlamat ini, kerjasama erat antara kerajaan, sektor swasta, institusi pendidikan dan masyarakat amat diperlukan bagi mewujudkan sistem pendidikan yang benar-benar berkesan, adil dan mampan bagi generasi masa depan. Sekian sahaja daripada saya. Ingatlah harapan seorang ibu untuk melihat anak membesar menjadi seorang yang soleh, harapan seorang guru untuk melihat anak didiknya membesar menjadi seorang pemimpin, dan harapan seorang rakyat adalah untuk melihat barisan pemimpin yang berwibawa, adil dan berintegriti mampu memacu negara ke arah kemajuan yang lestari serta menjaga kebajikan setiap lapisan masyarakat dengan penuh bijaksana. Sekian sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.